Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Aziz Rahim dalam Berita Pagi Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak MIPD menggesa agar warga Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak terus memupuk nilai integriti yang tinggi ke arah penyampaian perkhidmatan yang berkesan dan boleh dipercayai oleh rakyat. Berucap menyempurnakan Majlis Penutupan JKR Sarawak High Performance Team HPT 2024 di Santubong semalam, Dato' Amar Douglas memberitahu dalam jangka masa 2 tahun, kementeriannya telah berusaha mengatasi isu projek sakit dan berjaya menurunkan jumlah projek sakit daripada 96 projek pada awal tahun 2022 kepada hanya 2 projek pada tahun 2024. Jelasnya prestasi perbelanjaan peruntukan pembangunan untuk MIPD tahun 2021 dan 2022 masing-masing pada 67.46% dan 68.16%, manakala tahun 2023 ianya meningkat kepada 89%. Ini menunjukkan komitmen MIPD dan JKR dalam menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Tambahnya dengan peruntukan perbelanjaan pembangunan sejumlah RM799.5 juta bagi tahun 2024, beliau yakin MIPD dan JKR mampu melakukan yang lebih baik lagi pada tahun ini. Dato' Amar Douglas juga memberitahu selain nilai-nilai penting seperti integriti, kreativiti dan inovasi, aspek kerjasama berpasukan di antara warga JKR juga amat diperlukan bagi memastikan projek-projek pembangunan di Sarawak dapat dilaksanakan dengan berkesan mengikut jangka masa yang ditetapkan. Terdahulu, beliau menerima talimat dan pembentangan High Performance Team 2024 yang disampaikan oleh Pengarah JKR Sarawak, Datuk Insinyur Teknologis Richard Tajan. Seramai 168 orang pegawai JKR menghadiri kursus 3 hari itu yang berakhir semalam. Pelantikan yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-8 Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mendapat penerimaan yang baik dari rakyat Sarawak. Rata-rata berpendapat ketokohan Tun Dr. Wan Junaidi akan berupaya meningkatkan keupayaan tadbir urus negeri ini. Sarawak berasa berbanggalah kerana mempunyai TYT yang berkebolehan untuk memajukan Sarawak. Bagi kami, Tun Wan Junaidi layak jadi TYT Negeri Sarawak yang ke-8 sebabnya berkebolehan dalam menerus mentadbir negeri Sarawak. Dalam pada itu, MTPN turut menganjurkan Bazar Tahun Baru Cina di Batu Kawah. Bagi pengerusinya, Vincent Ong, bazar itu bagi mengurangkan kes penipuan pembelian dalam talian. Banyak aturan sebab biasa dekat perayaan banyak orang di scam dekat online. Jadi kita buat ini perayaan untuk elakkan orang kena tipu ya. Sebanyak 60 gerai jualan dan makanan dibuka di bazar tersebut. Sebanyak 21,418 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan sepanjang tahun 2023 dengan peningkatan sebanyak 9.8% berbanding tahun 2022 yang mencatatkan kes sebanyak 19,507. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin, 4 jenis kemalangan telah dikategorikan dengan kemalangan rosak mencatatkan kemalangan tertinggi sebanyak 20,563 kes, diikuti kemalangan maut sebanyak 378 kes, kemalangan ringan sebanyak 327 kes dan kemalangan parah sebanyak 150 kes. Ujarnya peningkatan kes kemalangan yang membimbangkan ini akan diberi tumpuan sepenuhnya oleh Kementerian Pengangkutan Sarawak untuk tahun 2024. Beliau berkata demikian kepada media semasa kempen keselamatan jalan raya bersempena sambutan Tahun Baru Cina peringkat negeri Sarawak di Miri. Tambahnya, kebanyakan kes jalan raya ini disebabkan pengguna jalan raya tidak mematuhi peraturan jalan raya dan hanya mematuhi peraturan jalan raya apabila ternampak pihak polis atau pihak JPJ atau sekatan yang dilakukan. Justru beliau menyeru agar pengguna menukar pemikiran di mana pematuhan peraturan yang ditetapkan adalah untuk keselamatan diri, bukan yang disebabkan oleh para pegawai polis dan JPJ di atas jalan raya. Dalam pada itu, jelas Datuk Seri Lee, kempen diadakan ini
ini untuk memperingatkan pengguna terhadap bilangan pelbagai kenderaan bertambah di jalan raya menyebabkan peningkatan risiko kemalangan sekiranya tidak memandu secara lebih cermat. Pada majlis sama, beliau turut menyerahkan jaket keselamatan dan topi keleda serta hamper sempena Tahun Baru Cina. Pelaksanaan program transformasi perkhidmatan bas henti-henti SBST di Kuching dijangka beroperasi pada tahun ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, objektif utama program SBST adalah untuk meningkatkan penggunaan dan perkhidmatan bas awam serta mengurangkan kesesakan lalu lintas khususnya di bandar. Menurutnya, Kementerian Pengangkutan Malaysia telah menyediakan peruntukan untuk SBST di Kuching dan tender akan dibuka kepada syarikat-syarikat bas tempatan yang beroperasi di Sarawak. Dalam satu kenyataan medianya memberitahu program ini akan dikawal selia oleh Lembaga Pelesenan Kenderaan Pengangkutan LPKP Sarawak dan Kementerian Pengangkutan Sarawak. Pada Selasa lepas, Datuk Seri Lee bersama rombongan telah mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan Menteri Pengangkutan Anthony Loke di Putrajaya. Dalam kenyataan yang sama, beliau juga meminta Kementerian Pengangkutan Malaysia membantu mempercepatkan kelulusan pembukaan laluan terus baru bagi perkhidmatan bas ekspres merentasi sempadan yang menghubungkan Kuching, Sarawak dan Singkawang, Indonesia melalui ICQS Biawak Lunduk, Sarawak. Jelasnya, pada masa ini perkhidmatan bas Kuching Singkawang dilakukan secara transfer di mana penumpang perlu berhenti dan menukar bas di sempadan sebelum meneruskan perjalanan. Sementara itu, kedua-dua menteri juga bersetuju supaya bekerjasama dan interaksi di kalangan pegawai-pegawai kementerian dan negeri dipertingkatkan supaya program pembangunan yang dirancang dan diluluskan di peringkat persekutuan berjalan lancar dan isu semasa dibangkitkan oleh rakyat dapat diselesaikan dengan cepat. Tugas melahirkan pelajar yang cemerlang tidak harus digalaskan di bahu guru semata-mata. Sebaliknya, ibu bapa juga perlu memainkan peranan sama. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Istiadat Bumi Putera, Datuk Jefferson Jamin Unyat, selain meningkatkan pencapaian anak-anak mereka, ibu bapa juga boleh bergiat aktif dalam menggalakkan pelibatan komuniti seperti persatuan penduduk dengan sekolah. Katanya, ibu bapa juga perlu menjalin kerjasama yang erat dengan guru-guru bagi memastikan setiap program kecemerlangan dijalankan oleh pihak sekolah berjalan lancar. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyampaian Anugerah Cemerlang Apresiasi PPKI SMK Kapit 2024 di Dewan Suara Kapit pada Jumaat lepas. Jelasnya lagi, guru juga berperanan sebagai suri teladan kepada murid dalam apa jua tindakan dan tingkah laku mereka dan memikul bersama hasrat Kementerian Pendidikan untuk melahirkan murid yang diserapkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pelajaran dan pembelajaran, kokurikulum serta aspek pembangunan sasiah murid yang cerdik pandai. Sementara itu, katanya sambutan Majlis Anugerah Cemerlang dan Apresiasi PPKI adalah selari dengan matlamat memberikan dorongan dan motivasi kepada murid untuk terus berusaha supaya lebih cemerlang di kemudian hari. Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Muhammad Aziz Rahim, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.